الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Adapun keadaan yang menjadikan alam itu satu jua. Adapun keadaan yang menjadikan alam itu satu jua. Dia tak boleh ramai. Kalau banyak dia tak akan jadi. Dia tak akan jadi seperti mana yang kita lihat sekarang. Maka latasnya, jelasnya, latas ni jelas bagi kita daripada dalil wahdaniyah yang lagi akan datang sebutnya. Itu nanti tentang yang menjadikan alam ini mesti satu. Saya pun tak masuk, nanti kita akan makan masa banyak. Nanti bab wahdaniyah. Maka latasnya, jelasnya bagi kita daripada dalil wahdaniyah yang lagi akan datang sebutnya. Adapun nama Tuhan, adapun nama Tuhan yang satu yang menjadikan alam itu Allah, maka nyata bagi kita yang mengadakan alam tu nama dia Allah itu daripada cerita Rasul-Rasul. Hak tu Nabi kena beritahu. Kita hanya boleh cari pencipta. Ada pencipta nama Allah tu, itu dia kena Nabi beritahu. Akal tak boleh tahu. Dia tengok pokok, tengok punya tengok. Allah cipta tu. Bohong. Tapi kalau dia tengok, pokok ni mesti tuan satu. Kalau banyak tak jadi macam ni. Pokok mutan habis dia nilai-nilai mutan. Dia mesti tuan satu. Kalau banyak ni mesti berebut. Di situ kita boleh tahu tu dia mesti ada Tuhan, dan Tuhan tu mesti ada kudrat, mesti ada iradat, mesti ada ilmu. Cuma namanya Allah, itu kita kena, itu Nabi kena beritahu. Sebab tu kadang-kadang kita tersasar daripada mencari Allah. Tuhan itu tersasar cari. Ada manusia tersasar pergi kena Tuhan lain. Tuhan hak daripada Allah, pergi kena yang lain. Sebab tu semua orang percaya, semua orang manusia ni bila dilahirkan, dia naluri dia nak kepada Tuhan dia, Tuhan, iaitulah Allah. Satu manusia mana-mana pun kita tengok, tak kira lah mana bangsa. Sehingga dari zaman batu dulu pun mereka percaya adanya dewa-dewa, ada Tuhan. Sebab ni kita pernah kata dulu, bala alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Adakah aku Tuhan kamu pada alam zar dulu, pada alam zuriat? Allah pernah tanya kita. Kita semua pakai kata bala, bahkan kami bersaksi. Sebab tu bila kita lahir ada dunia, kita nak cari. Tak pernah kita kata bala itu. Hati kita mencari, naluri kita nak kepada Tuhan. Sebab tu semua percaya agama. Zaman batu dulu pun kalau kita cek, kaji-kaji, jumpa perkampungan, dia ada lukis gambar Tuhan, dia gambar matahari. Dia percaya Tuhan. Sebab kita pernah kata bala. Sebab tu manusia lagu mana jahat pun, bila dia kena, bila dia dalam kesempitan, Allah. Bila aksiden motor tak semain, Allah. Dia nak cari juga Tuhan dia. Itu naluri dia. Cuma pergi cari tak kena. Dia kata ummatan wahidah, umat yang satu. Maknanya kita ni satu agama dulu. Satu naluri, masing-masing mencari hakikat. Itulah mencari Allah. Cuma jumpa tak jumpa, itu saja. Cuma yang beritahu nama alam ini Allah.
Dan kita tak boleh nak mereka-reka. Kita buh nama sendiri, tak boleh. Sebab nama-nama Allah ni dipanggil tauqifiyah. Wa indana asma'uhu azimah, kaza sifatu zatuhu qadimah. Kata Syekh Ibrahim Al-Laqani, wa indana asma'uhu azimah. Di sisi kita Ahlussunnah wal Jamaah, nama-nama Allah ni cukup besar, azim. Kaza sifatu zatihi qadimah. Demikian lagi sifat zat Allah itu juga qadim. Itu tak apa. Wa ikhtira'an nasmahu tauqifiyah. Dan pendapat yang terpilih, sesungguhnya nama Allah ini tauqifiyah. Tauqifiyah ni maknanya kita nak sebut nama ini, nak menentukan nama ini, dia terhenti di atas ajaran syarak. Mana hak kena syarak sebut, tak Quran sebut ataupun hadis sebut. Kita nak mereka-reka nama walaupun nama itu sesuai dengan zat Allah, tak boleh. Kita nak kata walaupun nama itu sesuai, tapi tak boleh kita nak mencipta nama yang tak sabit dalam Quran dan hadis. Kaza sifat pahpazi sam'iyah. Demikian juga sifat-sifat Tuhan. Kita nak mereka-reka bubuh, tak boleh. Nak beri nama ikut suka kita yang sesuai dengan nama-nama yang ada dah, tak boleh. Dia panggil tauqifiyah, dia panggil ta'limiyatun minasyar'i. Jadi di sisi jumhur Ahlussunnah wal Jamaah, nama-nama Allah ini tauqifiyah berikut sifat-sifat Allah. Tak boleh kita sebut jadikan nama Allah ada bersifat-sifat dia, melainkan apa yang warid, apa yang datang di Quran dan hadis. Cuma Mu'tazilah mengatakan harus mengisbatkan nama. Boleh kita bubuh nama Allah SWT dengan mana-mana nama yang sesuai dengan Allah SWT. Tetapi nama tu jangan memberi faham membawa kepada kekurangan. Cukup. Dan walaupun dalam syarak tak beritahu. Dan kita kata sakhi, kan? As-sakhi maknanya boros. Kita buh ya sakhi, dia tak boleh. Walaupun sakhi tu nak lebih kurang je dengan nama-nama asma Allah yang lain, pada makna dia. Tetapi oleh kerana lafaz tu tak disebut, tak boleh kita nak sebut. Itu. Jadi Mu'tazilah kata boleh kita bubuh nama Allah ada bersifat yang sesuai dengan Allah walaupun tak disebut dalam Quran dan hadis. Begitu juga pendapat Qadhi Abu Bakar Al-Bakillani. Qadhi Abu Bakar dia kata aku nampak macam setuju juga Mu'tazilah sebut. Asalkan sesuai, tak bawa pada kekurangan, sesuai dengan martabat ketuhanan Allah, boleh. Macam qawi kan, kita cari lapan-lapan lain yang bermakna dengan qawi, yang bahasa Arab juga boleh bubuh. Tapi tak ahli sunnah kalau qawi atau soal qawi, jangan berfigur dalam lapas lain yang bermakna qawi juga, tak boleh. Imam Haramain bila ditanya lagu mana nak bid'ah, boleh tak beri nama Allah dengan nama-nama yang tidak warid dalam Quran dan hadis dan sifat dia? Tawaqafa, tak berani nak cakap. Nak kata boleh, tak berani nak kata tak boleh pun, puasa macam boleh juga. Stop. Tauqif Imam Haramain. Imam Ghazali, Imam Ghazali kata di situ ada pendetilan, di situ ada tafsir. Dia kata boleh kita panggil dengan sifat. Kita nak beri nama sifat Allah dengan nama-nama yang lain yang sesuai, kan? Macam qawi, kan? Kudrat, kan? Kita beri nama dengan nama-nama yang munasabah dengan kudrat, tak apa dia kata. Sebab sifat ni madalla ala makna zaidi ala zat. Dia menunjuk di atas makna yang lebih di atas zat. Dia tidak tuju terus kepada zat Allah.
Jadi kalau kita sebut, kalau kebetulan tak apa nak tepat pun tak apa, dia tak kenal pada zat Allah. Adapun nama tak boleh, dia tanya Imam tadi. Sebab al-ismu ni ma dalla ala nafsi zat. Isim-isim ni ma dalla ala nafsi zat, suatu yang menunjuk atas diri zat. Jadi bila kita cipta satu nama, makna nama tu tertuju betul-betul dekat zat Allah. Ini dia kata aku hak di sini aku tak bagi dia. Tapi kalau sifat tu, sebab sifat ni dia menunjuk lain. Sifat ni dia lain daripada dia lebih di atas zat. Lebih maknanya dia satu hakikat yang sendiri, dan zat hakikat ni cuma dia hidup di Allah. Macam kudrat, sifat ma'ani Allah tu, dia ada hakikatnya. Sifat Allah hakikat dia. Sebab tu sifat ma'ani ni perlu ada maknawiah untuk nak menambahkan, memahamkan kita tertambahnya ma'ani ni di zat Allah. Tapi dia kena ada hala kauni ini kena faham. Dia kena ada sifat yang dilekatkan situ. Sebab takut saya kita faham kudrat asing. Sebab kudrat ni berkuasa, dia asing, Allah asing. Jadi inilah peranan maknawiah. Maknawiah ni peranan dia nak beri faham pada kata adanya kudrat ini di zat Allah. Nanti perbahasan makna ni. Banyak orang yang tak faham maknawiah. Dia pergi terjemah keadaan Allah yang berkuasa, tak tepat. Mana-mana kitab saya jumpa pun hal keadaan Allah yang berkuasa. Yang berkuasa bukan sifat. Kerana Allah ampunya berkuasa, yang berkuasa baru. Itu nanti huraian nanti akan datang. Ini kena faham lah. Kadang kita sabut. Saya bila tengok ada orang mengajar tauhid dan TV ni sabut open. Mengajar. Kalau tak mengaji, dia kena mengaji semua ni. Ini dia tak kira doktor ke siapa kan. Dia nak mengajar tauhid, dia mengajar tauhid model tu apa? Jangan mengajar tauhid macam ni. Hak ni dia kena bagi untuk lebih pondok lah. Betul. Dia tengok dalam majalah kena mana, dia tengok Allah Akbar, nanti saya nak bawa. Mungkin tak sampai lagi. Saya nak bawa salinan dalam majalah. Kalau saya sebut semua kena tak? Bukan dalam M ni. Jangan takut. Allah juga mungkin tiada, kemudiannya ada. Sebab itu makna awal. Tuhan awal. Nanti saya tak bawa, saya nak bawa ni salah. Dekat lain pun begitu kok saya jumpa. Hak bukan dia pun. Hak yang duk bicara sifat 20 ni. Serabut saya tengok. Bukan Wahabi, hak kita, hak geng-geng kita. Tak. Dia tak boleh kalau dia tak mengaji, tak duduk pondok tak apa, dia kena mengaji, Sebab ilmu tauhid ni dia bahaya. Kita silap boleh. Dia silap. Dia maknanya Islam kafir. Dia yang belajar tauhid. Kalau fiqh ni sah, batal sah. Batal sah, tak sah, batal. Inilah iman kufur. Dua-dua ya. Bahaya. Ini saya diberitahu tadi kata tak boleh kita kata Allah mawjud. Ini soalan datang. Kita kena kata Allah wujud. Tak boleh. Allah dia bukan wujud. Wujud tu sifat dia. Kalau kita kata Allah wujud, Allah tu sifat. Wujud tu kalau kita baca Allah ilmu. Ya, ilmu tu sifat dia. Allah ilmu tak boleh. Allah alim. Nanti saya akan cerita tentang wujud ni. Itu tentang Asmaul Husna. Tapi sebenarnya macam ni kalau kita mengaji tak ada masalah. Kita bakal faham. Tapi tak apa, saya sebut nanti. Baik. Ini isi Al-Sunnah wal Jamaah. Al-Sunnah wal Jamaah nama dia mesti hak disebut dalam Quran hadis. Itu. Kalau syarat izin boleh. Walaupun hak syarat izin tadi, walaupun dia memberi faham kepada kekurangan. Yang syarak tak izin, walaupun nama tu memberi faham lebih, tapi syarak tak bagi. Ahli sunnah tak bagi. Dan nama tu, kalau hak syarak sebut, kita kena sebut. Dan walaupun memberi faham kepada kekurangan. Contohnya mana? As-sabur, As-syakur, Wal-halim. Sabur ni apa? Sabar ni habsun nafsi alal masyaq.
tahan hati di atas segala kepayahan. Jadi kalau kita faham Allah Sabur, Allah Maha Penyabar, maknanya Allah ni ada sesuatu yang menahan, yang mengganggu dia. Lalu Allah tahan. Nampak? Jadi nama Sabur ni yuhim wusula masyaqqah lahu. Seolah ni memberi waham, memberi sangka ada satu masyaqqah dekat Allah, tapi Allah tahan, berjaya menahan tu. Tak boleh. Tapi kita kena kata juga Sabur. Sebab apa? Dalam Quran sebut setengah daripada Asmaul Husna. Itu. Cuma sebab tu kita kena mandi dalam. Sabur Tuhan, cara Tuhan. Ini yang tu belum beritahu ni. Sabar kita, cara kita, sabar Allah, cara Allah. Sabar Allah dengan makna allazi la yu'ajjilu al-uqubah ala man 'asa. Sabar Allah ni kalau orang derhaka dekat dia, tak semayang dekat dia, maki dia pun dia tak segera beri azab. Katalah lagu mana pun, dia tak azab lagi. Nanti di akhirat, tahu mana kalau tak kiamat lagi dia bertaubat. Tapi kita maki kita jenuh. Tapi Allah kata pi lagu mana pun. Ini sabar dia. Itu makna sabar yang sesuai dengan Allah SWT. Syakur, yang amat berterima kasih. Tuhan terima kasih kat siapa? Dia terima kasih kat siapa? Kalau Allah berterima kasih, maknanya wusulul ihsan ilaih. Mana datang sampai satu kebaikan kepada dia. Kita bila sampai ihsan, satu baik kepada kita, syukran. Tapi kalau Allah syakur, dah bukan kena syukur, syakur. Pakun ni mubalarah. Tuhan ni amat-amat berterima kasih. Terima kasih kat siapa? Jadi apa makna syakur Allah SWT? Dia akan membalas amalan taat yang sedikit, dia akan balas banyak. Ini terima kasih dia. Oh, hang buat dia sikit, aku bagi banyak. Hak banyak, aku bertambah banyak. Hak sikit, aku bagi banyak. Ini syakur Allah SWT. Banyak lagi. Halim, lemah lembut. Jangan melembut lonlai macam kita. Sesuai dengan Allah. Jadi kalau kita kata wujud Allah, cara Allah, kenapa kita tak kata sabur Allah, cara sabur Allah? Kalau kita tahu wujud Allah macam kita, sifat Allah macam kita, kenapa tak kata sabur Allah macam kita? Macam Rahim kan? Rahim itu makna Rahim tu, kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim tu daripada Rahmah. Rahmah ni maknanya satu sifat kasih. Sifat kasih sayang, rahmah, lemah lembut di hati. Dalam Arab dia kata ta'rif rahmah ni riqatun fil qalbi, satu sifat yang halus yang duduk di hati. Satu sifat yang halus yang duduk di hati. Riqatun fil qalbi. Tapi bukan makna rahmah tu, walaupun kita sebut yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kena. Tapi kita kena tahu di dalam. Makna dia apa? Dia tak sayang segala apa yang ada dekat dia. Al-Mun'im, Al-Muhsin, yang membuat ihsan kepada siapa saja. Ini makna. Bila dia orang panggil ambil makna lazim. Bila Allah tadi ni, bila dia kasih, bila kasih dia takkan sayang. Kita ambil hak yang bila dia kasih dia akan beri. Itu makna gitu. Kita kalau kita kasih, masa duduk cinta, dia minta apa pun bagi. Duit tak ada pun hutang. Sebab kasih. Jadi kita ambil makna lazim berkasih. Mana? Bila kasih memberi. Itu maknanya Al-Mu'ti. Allah yang mengkurniakan, yang memberi apa yang kita nak. Yang patah ni terima, Tuhan yang boros, boroh. Tapi kita nak terjemah sebab kita tak selesai. Sebab boroh ni sifat tak elok. Sebenarnya boros ni baik. Allah ni dia boroh. Kita panggil, orang tadi panggil boroh. Di Kelantan pun boroh. Boroh kan? Minta apa dia bagi. Dia tak sayang pun nikmat yang ada kat dia. Lawan dia pun dia bagi, itu boroh. Kita sebut boros, macam tu. Duduk kedai kopi, duduk makan, tak semayang. Ada masalah. Saya mula dipatahnya, terkejut. Tuhan boroh. Boroh Tuhan. Lama-lama tak apa. Tapi tak, ya terjemah lah. Terjemah mak lain. Terjemah pengasih penyayang tak apa. Yang penting dalam kita reti. Penyayang makna dia amat memberi. Itu makna ihsan. Al-Muhsin. Nama kita jumpa. Al-Muhsin. Al-Mun'im. Al-Mun'im.
yang memberi nikmat. Bini amin jalilah, bini amin saghirah. Ulama kata mun'im. Bila dia kasih, dia akan memberi. Dia akan memberi nikmat. Apa yang ada dia akan beri. Ni al-mun'im. Kita ambil makna tu. Majid dah elok. Susah hati saya tengok. Saya tak mau sebut lah TV mana apa saya sebut ni pula, tak payah lah. Tapi saya nak bongkar ni bulan depan. Kena kat siapa saya tak tahu. Saya marah semua. Tuhan mungkin juga tiada. Selepas tu ada. Saya sebut dah dekat lain. Tapi ni Pak Kidam nanti saya kena sebut juga. Kita sebut tak nak buka air. Benda ni cukup. Saya sampai dengar di telinga dia. Saya takut dia mati takkan dia faham juga. Allah awal Tuhan mana, Tuhan awal mana, mungkin dia juga tak ada kemudian dia ada. Kita tak mau sampai dia mati. Kita bukan nak buka aib. Tapi demi untuk nak selamatkan dia. Ustaz ni boleh kata seminggu ada muka dalam TV. Jangan sebut siapa-siapa. Jangan. Nanti dulu. Saya nak sebut sebab apa? Jangan bila kita ustaz, kita pasal dah cukup. Jangan kita pasal dulu. Jangan kita pasal cukup. Kita pasal kita ustaz, kita boleh mengajar bebas. Tak mau sifat 20 di Sududin ni, dia jangan. Biarlah bagilah orang pondok hurai. Tapi orang pondok begitu. Payah. Nak usir TV tak mau. Dia nak masuk pencinta rumah kan glamour. Dia tak mau pula ni, payah. Orang pondok ni saya nak kata juga. Dia payah, dia tak mau tampil dalam masyarakat, nak cakap apa nak pandai. Pondok begitu. Tapi saatnya dia kuat komplain. Dia komplain kuat. Kalau ikut pondok kan, saya ikut nak datang dulu, tak apa mau. Masa perok. Perok macam mana nanti nak duduk kat pondok, orang boleh gitu. Tapi ingat tak boleh. Dia tak terjun dalam masyarakat. Sebut KL ni pasal takut. Aku nak cakap apa tapi kita tak boleh kita kata yang lain lah. Hak pondok dia, bahagian tu dia pandai lah. Hak bahagian ni pondok tak pandai. Hak lain dia tak pandai. Kalau bahagian Usuluddin ni memang saya kena ceyong pun. Usuluddin kalau cerita dalam majalah, kalau siapa nak buat majalah ataupun mimpi nak cerita sesuatu pun, ceyong pun. Bahawa saya dengar hak yang bukan pondok ni masalah. Semua masalah. Dia masalah teruk. Ni kita tak ni. Dia tak tahu dia kata. Nanti tengok. Baik. Jadi maknanya nama Allah, sifat Allah dan kita pandai-pandai cipta. Senang saja. Kan? Mana Quran sebut, hadis sebut, sudah cukup dekat tu. Keduanya kidam. Ini macam kita beri nama Allah Qadim. Boleh tak? Nanti kita akan uraikan. Sebab dalam mana Quran hadis tak sebut Qadim. Keduanya kidam. Sebab apa sebut kidam? Sebab bila sebut Tuhan ada, hati akan tertanya. Maka kita akan bertanya, ada Tuhan ni bila? Tuhan ada. Bila Tuhan ada? Bila tanya, bila sebut kidam, tak ada bila lah. Sebab dia yang membilakan bila. Faham tu? Ni buah saya tak ambil kat orang lain. Tapi Sayyidina Ali pernah kata, wala yuqal liman ayyanal aina. Saya ambil situ lah. Jangan kamu tanya di mana Tuhan yang mengainakan aina. Wala yuqal aina liman ayyanal aina. Ni Sayyidina Ali pernah ucap. Jangan kamu tanya di mana Tuhan yang mencipta aina. Di mana Tuhan yang mengaina ni, yang mengadakan tempat. Dan jangan kamu tanya di mana tempat Tuhan. Bahkan tempat tu dia yang mencipta. Kalau dicipta macam mana kita tanya di mana dia duduk? Jadi saya pergi tambahlah. Janganlah kamu tanya bila Tuhan, kerana Tuhan yang membilakan bila tu saya. Tuhan lagu mana? Tuhan tak lagu. Itu saya punya. Tuhan tak lagu. Tuhan ni Tuhan tak macam. Habis Tuhan tak habis. Lepas tu Tuhan tak pas. Dia nak tanya tak boleh lah. Macam situ tadi lah. Kita dengan cara kita. Semua makhluk dengan cara makhluk. Baik. Kidam. Jadi bila orang tanya, Tuhan ni bila ada? Oh, Tuhan ada. Bila? Bila kita mandi kidam, kita tak akan soal bila. Sebab tidak ada bila. Sebab tidak ada permulaan. Bila ni tanya tentang zaman. Tanya tentang zaman. Sebab tu
Kata ulama, man taraka arba'an kamula imanuhu. Siapa yang tinggal 4 akan sempurna imannya. Dia tinggal kam, dia tinggal aina, dia tinggal mata, dia tinggal tanya berapa Tuhan, dia tinggal tanya di mana Tuhan, dia tinggal tanya bilakah Tuhan. Kalau dia tinggal soal-soalan bila, kenapa, di mana, masa mana, bila dia tinggal soal tu, sempurnalah imannya. Kedua kidam, artinya sedia ada Allah Ta'ala. Sebab tu Syekh sebut sedia ada Allah. Dia kata sedia Allah. Dia sebut sedia Allah, masuk habis sifat-sifat yang lain. Sedia Allah supaya munasabah kidam tu disebut sebab wujud. Sebab agama-agama yang lain, Tuhan mereka ataupun dewa mereka itu, dia ada umur. Sebab tu mereka menyambut hari dewa, hari kelahiran dewa. Guru Nanak, dia ada hari kelahiran dia. Mana-mana pun dewa ni dia ada hari kelahiran. Sebab tu kita tak menyambut hari kelahiran Allah. Hari kelahiran Nabi Muhammad SAW kita sambut. Hari kelahiran Allah tak ada. Sebab Allah ada, dia tidak ada permulaan. Jadi ada Allah sedia. Jadi tak perlu kita soal bila Tuhan ada. Sedia ada Allah Ta'ala. Dan jangan kita kata Allah ni sedia jadi. Sedia, Tuhan jadi ini sedia. Jangan sebut jadi. Jadi ni diitlak atau disebut pada benda yang berubah. Ini jadi, bila hang jadi. Sambut hari jadi. Jadi kita kata Tuhan sedia jadilah. Tak boleh. Sedia ada. Nampak? Sikit je. Sikit saja. Tuhan sedia ada. Jangan sebut sedia jadi. Ini pesanan guru pada S ni, Tuan Guru tak merang ni kepada guru saya. Saya ada mengaji dengan dia, ada silsilah dia. Dia kata kalau pada disebut sedia ada Allah, dia kata jangan sebut sedia jadi Allah. Sebab jadi ni untuk yang baharu, yang berubah macam kita ni, dia panggil jadi. Kalau kita panggil selamat hari jadi. Hari jadi Allah kita tak boleh panggil jadi sebab dia yang menjadi. Yang menjadi sudah pasti tidak dijadi. Apa man yakhluqu kaman la yakhluqu. Adakah yang menjadi itu seperti mereka yang tidak boleh menjadi? Tidak sama. Sedia ada Allah Ta'ala yang zati. Yang zati ini apa? Jadi mempodok yang bangsa dia. Oh, sedap. Sedia Allah ni bangsa dia. Yang zati ni passion dia. Jadi kita bahasa kita passion dia. Lalu tu lah passion Allah. Pergi tanya Allah lah. Senang baca, dah jawab dah. Jangan tanya aku, pergi tanya Allah. Kita jawab begitu. Saya akan boleh jawab passion saya. Kami dia boleh jawab passion dia. Allah. Cara Allah tu makna yang zati. Jadi bila disebut sedia yang zati, ni sedia Allah cara diri dia, cara zat dia. Cantik bunga, cara bunga. Cantik kucing, cara kucing. Cantik manusia, cara manusia. Sedia Allah, cara Allah. Itu makna zati. Apa maksud? Kita boleh tahu lagi. Setakat ilmu kita ni, artinya ketiadaan permulaan bagi adanya Allah. Itulah sedia Allah, cara Allah. Ada dia, ketiadaan permulaan yang dipanggil tidak ada umbi bagi adanya. Hadi tanya tadi, umbi itu benar apa? Tidak ada permulaan, tidak ada umbi bagi adanya. Umbi ni makna asas. Ada Allah, tidak ada asas, tidak ada permulaan. Itu makna ketiadaan permulaan bagi adanya Allah. Iaitu takut tak faham ni. Kita tak faham, kita tak faham Melayu. Iaitu bahawa tiada mendahulukan adanya Allah oleh ketiadaan sekali-kali. Maknanya ada Allah tidak mendahului tiada. Ini cara orang dulu mengajar tauhid. Dia sebut je, walaupun sebut sekali pun tak apa dah. Tuhan ni sedia ada, cukup je tak? Dia nak sebut, dia nak sebut. Dia tanam. Idza taqarrara tahaqqaqa.
Bila berulang-ulang sebut kemah dan mantap. Faham tak ni? Hadis itu. Tak faham Melayu. Baik. Ketiadaan permulaan. Nak korek kat situ. Tuhan ni tidak ada awal. Permulaan ni awal. Kita ni mana Tuhan tak ada awal. Tak awal dia. Tuhan awal, wal awal, wal akhir. Ketiadaan permulaan bagi adanya, bahawa tiada mendahulu adanya oleh ketiadaan sekali-kali. Arab panggil adamu awaliyatin lil wujud. Adamu awaliyatin lil wujud. Tidak ada awal bagi ada Allah. Itu makna ketiadaan permulaan bagi adanya Allah. Tapi jaga awaliyah, awal ini, permulaan ni ada makna dua, awal dengan makna ibtida, yang kita terjemah permulaan. Muqabil dia, lawan ibtida, dia panggil inqidha. Kalau awal dengan makna ibtida, awal lawan dia akhir. Awal, akhir. Kalau awal dengan makna ibtida, akhir itu dengan makna inqidha, habis. Dia begitu. Dan ada juga dipanggil awal ini as-sabqu al-asya, terdahulu di atas yang lain. Mendahului ada yang lain. Maknanya yang lain belum ada, dia ada dah. Akhir dengan kalau kita pelanggar dengan makna tadi, maknanya al-baqa ba'da fana'il khalqi, dia kekal selepas binasa makhluk yang lain. Ni awal ni, Nabi awal. Kalau kita mengaji kita Arab, adamu awaliyah. Nabi awal. Tolak awalnya Tuhan. Tuhan tidak awal. Awal ni ada dua makna. Awal ada dengan makna ibtidak, permulaan. Permulaan ini dia tak boleh kita letak dekat Allah. Tak boleh kita letak awal ini dengan makna ibtidak, mula-mula, permulaan. Sebab ada Allah tidak ada permulaan. Kalau kata Allah ni permulaan bagi ada yang lain, makna dia mula dulu, kemudian yang lain baru ada. Tak boleh. Awal dengan makna ibtidak ni, lawan dia akhir. Akhir dengan makna inqidha, habis, selesai, habis. Yang lain dia awal ada dan dialah yang paling last sekali habis, kosong dan selesai. Dia ada awal satu makna dia. Dia ada satu lagi makna dia, as-sabqu al-asya, terdahulu di atas yang lain. Sebelum yang lain ada, dia ada dah. Awal maknanya akhir. Kalau awal dengan makna as-sabqu al-asya, akhir itu makna dia, maknanya al-baqa ba'da fana'il khalqi, dia masih kekal selepas yang lain binasa. Inilah yang ustaz ni tersilap ni. Dia kata Tuhan ni awal. Dia bahas ayat wal awwal wal akhir. Tuhan tu awal, Tuhan tu yang akhir. Awal ni mungkin Tuhan ni dulunya tiada, kemudiannya ada. Allah cerita kat kampung Bukit Palu. Tuhan mungkin juga tiada, selepas itu ada. Ini makna awal, kata dia. Saya takut silap pun. Banyak kali sebut dalam mungkin juga awal dengan makna Tuhan ada selepas Big Bang. Ingat lebih pondok tak erti Big Bang. Dia nak bohong tak boleh. Mungkin Big Bang tu berlaku akibat di saat wujudnya Allah berdebam, berlaku Big Bang. Dari sebab ketika Allah sedang wujud, berdebam Big Bang, berlakunya Big Bang. Saya nak tanya senang je, Big Bang ni apa? Kita cakap mudah lah. Dulunya bercantum langit dan bumi. Tak kira lah gas saya tak ubah. Kalau cara dulu, ulama dulu langit dan bumi ni bercantum, lalu Allah letuskan. Baik, nak tanya, langit dan bumi bercantum dulu, siapa bagi jadi kalau Tuhan jadi ada selepas Big Bang? Ini terpelengong ni.
Siapa yang bagi jadi dan siapa yang membig bangkan? Siapa yang menjadikan Big Bang meletus? Itu yang meletuskan itu siapa? Allahu Akbar. Mungkin dia kata Big Bang itu berlaku di saat terjadinya wujudnya Allah. Bila Allah wujud, petang pecah. Saya tak bohong, bulan depan saya akan bawa risalah. Risalah tu tak salah, tapi dalam tu selit dah majalah solusi. Saya sebut di masjid pula kebetulan ada orang kanan solusi. Saya tak nak kira. Saya tak kira masjid pula saya sebut dah. Lama dah ni. Ni sebab saya nak sebut sebab main di sebab sebut kira. Saya tak jumpa majalah tu, saya tak mau sebut di mana ni. Tapi tadi ustaz buat fitnah apa? Tak. Itu saya baca banyak kali dia ulang. Sebab saya pun tak terkejut bila bukan orang yang mengaji betul kitab Turah ni dia tak tersilap. Saya tak terkejut. Memang Usuluddin untuk saya pesan. Usuluddin mengajar haram kita mengajar, kita bukan ahli. Haram. Memang kalau kita teologi awal maknanya Tuhan awal. Oh maknanya dia ada dulu, lepas tu ada yang lain. Tu ini memang kita fahamnya begitu. Dah. Awal asabul asya. Sabukul maknanya yang lain belum ada, dia sudah ada. Nampak faham dia mula tak? Yang lain belum ada, Allah sudah ada. Ini mana asabku terdahulu di atas yang lain. Maknanya yang lain belum ada. Dia memang dia ada dah. Aku pergi ke masjid. Siapa awal datang masjid? Cik Mat tu awal. Siapa orang awal? Aku masuk dia cokoh dah dalam masjid. Cokoh dah dalam masjid. Orang yang faham awal ni maknanya dulunya dia tak ada, selepas tu ada. Maknanya dia akan faham akhir tu yang lain dah mati, lepas tu dia mati kemudian. Dia mesti macam tu dia punya faham, betul? Kalau kita faham awal tu silap, akhir pun kita akan faham silap. Bila kita awal tu maknanya dia ada dulu, dia ada, selepas tu dia tiada, kemudian dia ada. Itu mana awal. Kemudian yang lain bawa ada. Maknanya akhirnya yang lain mati dulu, kemudian dia mati kemudian. Itu makna asabku alal asya, mendahului atas yang lain. Lawan dia al-baqa' ba'da fana. Maknanya bila makna akhirnya maknanya apa? Dia masih kekal. Selepas yang lain binasa, dia masih ada. Ini makna akhir. Yang lain belum ada, dia sudah ada. Yang lain sudah binasa, dia masih ada. Ini makna akhir. Dia panggil al-baqa' ba'da fana'i al-asya. Bukan awal, akhir. Awal dengan makna al-ibtida', akhir di mana inqidha'. Inqidha' di mana habis. Bila kata dia mula, dia lah mana? Dia mula jadi bila dia mati kemudian. Dia hak matilah. Bukan. Ini kena faham seluruh pasal. Ini bimbang. Kalau ni ada unjuk ajak sifat 20 ni. Kita tak mahu sebut siapa. Orang tu sebut sifat 20. Saya dengar buka Allah. Jaga sebut. Kira majlis tu. Baik. Sedia ada Allah yang zati, artinya ketiadaan permulaan bagi adanya Allah. Ada Allah, tidak ada permulaan. Mula ni. Jadi baik. Huwal awal wal akhir. Tuhanlah yang awal, Tuhan yang akhir. Apa makna? Awal hak tadi. Awal yang mana asabku al asya, wal akhir apa makna? Al baqa' ba'da fana'i al khalqi al asya. Dia masih kekal selepas yang lain binasa. Itu makna akhir. Cik Mat tu akhir sikit sebab apa? Hak lain balik habis dah. Balik habis dia duduk ada lagi kat surau. Dia akhir. Akhir kerana dia mati. Dia lah orang yang matilah dalam surau. Dia duduk cokoh lagi dalam surau tu. Faham cokoh ni? Dia duduk cokoh lagi dalam surau tu. Orang pakat balik habis. Mat tu orang terakhir. Kita pun duduk cakap pasal Melayu kita. Kita pun duduk cakap. Macam kita duduk kata sembuh. Dah sembuh lah. Kita duduk cakap tak pasal. Balik baca elok buku tu. Tak ada dah tu. Kenapa habis bang? Kalau tak ada saya tak mau beli lah. Kalau ada pasal lebih tu beli 2, 3, 4 simpan. Penat pergi beli kat Badan ni. Kan ada dah. Kitab ni mengaji hukum akal. Kitab ni saja yang bahas hukum akal. Saya mengaji kat guru saya, Tok Wahyu Rahman Gua Payang sampai habis. Penat.
Saya mengaji kat guru saya. Kitab ni sampai habis. Saya ada buat takliqat, tapi saya tak mau bagi. Ada takliqat tu lama dah. Lipat tanya ni jual, tapi saya tak mau ambil. Saya pergi tengok ni tulisan macam aku kenal. Rupa-rupanya aku. Saya nak pergi beli. Saya mengaji dulu, saya buat takliqat tepi tu. Tu nak kena, tapi kena bagi faham juga, minta nanti asing. Yang saya mengaji, saya buat takliqat di tepi, saya buat catatan di tepi-tepi. Dia apa ni betul sikit video di Patani, di Patani tu betul sikit. Dia nak pergi beli tengok elok ni. Macam aku kenal wallah aku punya. Tapi ni saya beli hak asal. Ni hak asal punya. Kalau nak hak saya punya tu, hak tu kena minta di belakang. Baru kalau tak faham ni, lagi tak faham tak dikot tu. Lagi tak faham. Itu sebab saya mengaji khas dekat guru saya. Tapi insyaAllah pelik. Ni kata siapa peti tu dia berakal. Barulah akal dia berakal. Tak faham saya sedia nak jawab. Bulan depan sekat saya. Ustaz saya tahu, sekat lah pasal mana tak apa. Jadi sekat curi beli kat lain tu lah. Sekat Ustaz saya nak tanya. Saya tak faham. InsyaAllah saya layan. Baik. Ketiadaan permulaan bagi adanya Allah, iaitu bahawa tiada mendahulukan adanya oleh ketiadaan. Lepas tu kata Imam Ghazali dalam Ihya, Qadimun la awwalalah. Tuhan qadim, tidak ada awal baginya. Azaliyun la bidayatalah. Tuhan ni azali, tidak ada permulaan bagi adanya. Mustamirul wujud la akhiralah. Mustamir wujud berkekalan, ada Allah la akhiralah. Tidak ada akhir bagi wujud Allah. Abadiyun, abadi la nihayatalah. Tidak ada sud. Tidak ada sud bagi Allah. Biar terjemah begitu. Qayyumun la langqita'alah. Tuhan yang amat qayyum, yang amat berdiri dengan sendiri. Tidak ada putus wujudnya Allah. Daim lansiral lansiramalah. Tuhan berkekalan, Tuhan tak punah. Bahasa lama, lam yazal wala yazal. Imam Ghazali sebut dalam Ihya. Kalau tak berarti azali ni, jangan duk buka Ihya. Lam yazal wala yazal. Lam yazal ni sentiasa azali dulu. La yazal dan senantiasa. Orang dulu cakap sedia kala, senantiasa. Sedia kala tu azali belakang, senantiasa tu depan. Abadi dan sarmadi. Sarmada, sarmadi. Bahasa Arab tu, bahasa Melayu, abadi dan sarmadi. Kan sarmada. Batu, orang tu cakap kenal. Saya dah pergi dulu sebut ada Allah sedia kala, senantiasa. Kita nampak bunyi sama tak? Sedia kala, azali dulu, senantiasa, dia panggil la yazal. Dulu dia panggil azali, ke depan dia panggil la yazal. La yazal tu lam yazal. Masa tu dia panggil masa imkan. Kita dah sebut dah dulu. Baik. Ni kata Imam Ghazali, qadim la awwalalah, azaliyun la bidayatalah, mustamirul wujud la akhiralah, abadiyun la nihayatalah, qayyumun la inqita'alah, daim la insiramalah, lam yazal wala yazal. Selesai. Tak faham JP. Baik. Iaitu bahawa tiada mendahulukan adanya oleh ketiadaan sekali-kali. Tidak ada permulaan. Jangan kita tanya bila. Dalil kidam itu alam ini. Sebab apa? Baharu adanya alam ini. Apa baharu? Dulunya tak ada, selepas itu ada. Itulah dalil. Ada Tuhan yang mengadakan dia. Yang ulama bahas juga, gali alam ini. Kenapa alam ini dalil bagi wujud Allah?
Kenapa alam ini dalil bagi wujud Allah. Baik, kita kata alam, baik, kenapa? Kalau kita kata alam, kita tak boleh tahu kenapa. Kita tak kerti lagi sebenarnya. Dia panggil taklid lagi. Ustaz apa alam, kenapa? Tak tahu ustaz apa alam. Hanya mukallid. Dah, dua ulama kata. Pertama, hudusnya. Yang kedua, imkannya. Dalil dari mana? Hak saya baca ayat tadi. Hak Nabi Ibrahim. Falamma janna 'alaihi al-lail ra'a kawkaba. Qala hadza rabbi. Ayat tu. Di situ orang yang tinggi dia faham imkan. Orang yang rendah sikit dia faham hudus. Yang rendah lagi dia faham hak Zuhair cakap tu. Hilang-hilang tu dia faham situ. Hak tinggi sikit. Kalau hilang-hilang itu maknanya ini baharu. Hak tinggi sikit. Kalau hilang jadi ini imkan, ni mungkin Nabi imkan. Imkan tu orang tinggi sikit faham. Jadi situ ulama sebut alam ini menjadi dalil Tuhan ada. Pertama sebab dia baharu. Yang kedua sebab di mana dia? Sebab dia imkan. Baharu sebab apa? Dulu tak ada. Kenapa imkan? Dia berubah. Jadi tetapi pendapat yang kuat, yang popular, baharu. Kata si ulama ada baharu dan imkan. Al-hudus ma'al imkan. Kata semua dah tak ada imkan dia sebutlah apa ya? Al-hudus. Kata semua dah al-imkan. Kata semua dah al-hudus ma'al imkan. Yang popular al-hudus. Senang. Kan? Hudus senang cerita sikit. Apa mana? Ada sebab boleh tiada. Senang semua orang faham. Siapa hak dulunya tak ada, lepas tu ada, dia baharu lah. Bukan baharu macam mana kereta baru lah. Baharu ni maknanya dulunya tak ada. Walaupun umur tua lah. Dia nama dia baharu. Baik. Mendahulu oleh adanya, oleh ketiadaan sekali-kali. Dalil kitab itu alam ini. Apa alam ini? Baharu adanya. Artinya adanya kemudian daripada ketiadaannya. Mana alam ini ada selepas daripada tiada, ataupun ada permulaan bagi adanya. Lebih kurang macam tu. Kita pun tak faham. Ada kemudian daripada tiada, ataupun ada permulaan bagi adanya. Permulaan bagi adanya itu, itulah tiada. Ustaz tu kau payah lagi dah. Dia orang mengaji macam tu. Syok saya gini mengaji, saya suka macam tu. Dia nak mengaji saya senang. Dulu guru saya semua black. Saya mengaji, saya mengaji, saya tak mau guru saya ni dia jenis nak ambil ramai, saya tak mau. Saya mengaji pondok tu, ada anak murid ada 5-6 orang. Saya duduk pondok buat payang, penang. Ini guru yang betul-betul saya dapat ilmu daripada dia. Saya mengaji tu, saya seorangnya. Saya seorangnya, umur saya masa tu 17, 16, 17 masa saya mengaji. Yang lain tu umur 90 pun ada, 70 pun ada, 80 pun ada. Yang ni semua tua. Saya seorang yang muda duduk mengaji tu. Yang tua-tua faham ke? Saat ni nyanyuk pun ada. Saat ni dia sakit. Hang nak bawa ada pitak racun kat telaga aku ni, aku rasa tak larat hari ni. Dia tuduh kita beracun. Padan tanya umur 90 dah biasa. Dia macam tu. Sebab saya faham guru yang alim ni Allah Ta'ala tutup hal dia. Kita kaji tu tengok dia dengar mengaji orang hebat. Kita akan tanya tunggu. Jangan kita tanya orang ni. Kita tanya tu siapa yang alim tu? Dia mengaji. Kalau alim tu guru tu. Saya happy tu. Saya tak tanya orang kampung. Orang kampung dia kasi sedap telinga dia. Dia kena tanya. Yang boleh menilai alim seseorang tadi, orang alim. Kita jangan tanya orang kampung. Kita tengok bila guru tu anak murid dah ramai, tak semisi dia tu alim hebat. Sebab